Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوحا عارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا وأمددنا بمددك ويسر لنا جميع الأمور. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bantu dekat atas ni sejadah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita dapat bersama-sama untuk satu sesi lagi, sesi yang pada saya sangat bahagia kerana kita tahu dalam kehidupan dunia ini banyak yang menduga begitu ya. Banyak yang memberikan kita suatu apa kita kata taklif ataupun keberatan ataupun kita kata dugaan ya, perlu kepada pengorbanan dalam pekerjaan ya, dalam kehidupan kita dan semua sekali lah banyak sangat dugaan. Tapi dalam banyak dugaan tersebut Allah bagi juga kepada kita nikmat di atas dunia. Antara nikmat atas dunia yang sangat besar lah kalau kita boleh letakkan bagi orang yang dekat dengan Allah kan, bagi orang yang muqarrabin, bagi wali Allah, nikmatnya ialah apabila dia dapat cinta Allah, apabila dia dapat cinta Rasulullah. Ini adalah halawatul iman, ini adalah kemanisan iman yang boleh dirasai oleh seseorang. Yang ni memang paling tinggilah nikmat yang masih di mana dia rasa di dunia dia dah rasa dah. Dia rasa sangat indah, dia rasa sangat damai, sangat tenang. Sebab tu dipanggil kepada jiwa-jiwa orang yang begini, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu. Kehidupan yang begini kita tidak nafikan, kehidupan yang sangat-sangat damai. Dan kita berharap, kita bercita-cita, kita walaupun jauh lagi, kita harap kita boleh sampai kepada nafsu yang ini, iaitu nafsu yang tenang, jiwa yang tenang. Merasai Allah, yang telah merasai cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada itu, sahabat-sahabat, Allah SWT sangat rahmat kasih sayangnya kepada kita. Beri banyak sangat kasih sayangnya. Tengok ibu punya webinar ni. Sahabat-sahabat boleh tengok, walaupun kadang-kadang kita kata kita ni orang awam kan, kita ni orang biasa-biasa, amal pun tak banyak, apa lagi tak banyak kan, yang banyaknya malas lah, yang banyaknya lalai, yang banyaknya dosa, amal, zikir tak banyak. Macam mana kita nak sampai dalam keadaan kita boleh rasa ketenangan dekat dalam dunia? Sahabat-sahabat, Allah bagi dua pinjaman ketenangan tersebut yang mana orang awam macam kita yang banyak dosa ni pun boleh rasa. Orang awam yang macam kita ni, yang jauh daripada Allah, yang ibadahnya sedikit, bukan sahabat-sahabat lah, saya fikir sahabat-sahabat mungkin orang yang banyak ibadahnya, saya sendiri, kita boleh rasa dengan dua perkara yang disebut oleh Nabi SAW, ya, gambaran. Dia bukan Nabi sebutlah, tapi dia satu gambaran yang mana rumahku adalah syurgaku. Walaupun orang tu orang yang biasa, orang awam macam saya, orang awam macam kita semua, kita boleh rasa bila duduk di dalam satu keluarga, duduk dalam satu rumah, yang mana dalam rumah itu penuh dengan kasih dan sayang, kita boleh rasa kedamaian tersebut. Kita duduk dengan suami kita, kita boleh rasa tenangnya, kita boleh rasa bahagia, kita rasa dengan kasih sayang antara kita dengan suami, kita duduk dengan anak-anak, kita rasa bagaimana indahnya syurga itu
kita dah rasa dekat dunia bagaimana rumah itu yang baik, yang damai digelar sebagai rumahku syurga, baiti jannati. Yang kedua, yang kita boleh dapat majlis, kita boleh dapat ketenangan ataupun nikmat yang umpama, kita kata umpama syurga, syurga lebih lagi lah. Walaupun kita duduk kat dunia ni, apa yang kedua sahabat-sahabat? Iaitu majalisul ilmu. Kerana itu majalisul ilmu, majlis ilmu lah, macam pada hari ni kita duduk dalam Muslimah Celik Fikah, ataupun waktu kita pergi majlis-majlis yang kita kata fizikal kan. Dulu kita boleh pergi masjid, dulu kita boleh pergi ke kuliah-kuliah, kuliah duha, kuliah maghrib. Kita rasa apa? Kita sedang duduk di dalam Raudatul Jannah, dalam taman-taman syurga. Waktu Nabi kata, siapa yang lalu di taman-taman syurga, maka duduklah, singgahlah. Kerana di sana ada ketenangan. Yang tadi serabut dekat rumah, macam-macam perkara, urusan yang perlu kita selesaikan, duduk dalam majlis ilmu, yang menerpa dalam jiwa kita ialah ketenangan. Seolah-olah hati kita Allah bagi keluasan seluas-luasnya. Ketenangan seluas-luasnya. Kerana dalam majlis ilmu disebutkan nama Allah, dalam majlis ilmu disebutkan nama Nabi SAW, dalam majlis ilmu disebutkan kisah-kisah yang baik yang mengingatkan kita tentang kekurangan diri kita, yang mengingatkan kita tentang kebesaran Allah. Jadi dua ni sahabat-sahabat, jom kita sama-sama cari ketenangan, kedamaian dalam dunia ini. Kita boleh rasa melalui yang pertama, keluarga yang salihah, keluarga bahagia, iaitu keluarga yang duduk dalam rumah yang diibaratkan sebagai rumahku syurgaku. Dan yang kedua, dalam Raudatul Jannah ataupun majlis ilmu, yang mana apabila kita duduk dalamnya, kita rasa cebisan daripada nikmat kedamaian syurga. Sahabat-sahabat, hari ini kita nak pergi kepada yang pertama tadi, iaitu bagaimana kita nak duduk dekat dalam rumah tangga, perkahwinan kan. Duduk dalam perkahwinan ni kita nak rasa bahagia. Alhamdulillah, syukur. Sebagai seorang yang Muslim, kita banyak sangat syukur pada Allah. Ini nikmat yang Allah berikan kepada kita. Cuba tengok, kalau boleh kita bandingkan. Untuk apa kita bandingkan? Untuk kita rasai, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kita baru sahaja lagi menyambut Hari Raya Aidil Adha, yang mana pada 9 Arafah. Sahabat-sahabat, 9 Arafah, hari Arafah tu diturunkan sewaktu haji wada Nabi SAW, diturunkan oleh Allah ayat ini, iaitu ayat terakhir daripada Al-Quran, yang berbunyi, hari ini aku sempurnakan agama kamu, dan hari ini aku sempurnakan nikmat kepada kamu. Rupanya nikmat yang paling besar sahabat-sahabat, bila ditanya kepada orang-orang Islam ni, ditanya kepada manusia ni, apakah nikmat yang paling besar yang kamu dapat, yang kamu rasa dia tak ada tolok bandingnya, sangat-sangat berharga, it's so priceless lah, dia tak ada nilai yang kalau kita boleh letakkan sebagai 1 juta ataupun 5 juta ringgit, kita nak bagi nilai, ataupun dolar sekalipun. Apakah dia sahabat-sahabat? Ya, jawapannya ialah nikmat Islam. Nikmat yang paling besar. Ni'mati, nikmat aku. Dalam ayat tersebut, al-yawma akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan agama untuk kamu, wa ni'mati, dan nikmat aku, iaitu apabila Allah bagi Islam, ini adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan. Sahabat-sahabat, kita buat pembandingan sedikit dari sudut perkahwinan. Hari ini tajuk kita ialah hak-hak isteri di dalam perkahwinan. Bila sebut perkahwinan ini, ada kanun, ada undang-undangnya, ada do and don'ts di dalam agama yang kita sebut sebagai akhwalu syakhsiyah. Dalam bab fiqah ini, kalau kita sebut berkaitan dengan keluarga, usrah, dia bukan sahaja berkaitan dengan kita kata individu yang ada di dalam unit tersebut, iaitu keluarga, individu, maka dibesarkan iaitu dia duduk dalam satu keluarga. Dia bukan sahaja berkaitan dengan keluarga, tapi dia berkaitan dengan
individu sebenarnya yang di dalam usrah tersebut. Entiti keluarga tersebut ialah yang paling penting ialah dia punya ahli-ahli. Siapa ahli dia? Suami, isteri, anak-anak, ibu ayah, cucu. Ini secara kembangannya lah. Kalau secara unit kecilnya, keluarga itu terdiri daripada suami dan isteri. Ini pun dah cukup untuk kita katakan dia keluarga. Apatah lagi suami, isteri kalau ada anak-anak. Suami, isteri dan ada ibu dan ayah. Ada ayah mertua dengan ibu mertuaku. Kasim, kan? Maafkan mak Kasim. Cerita Piramli kan. Dah buat daripada dulu dah cerita ibu mertuaku. Ada di dalam Islam. Batasannya yang kita perlu letakkan sebagai suatu hak kepada individu. Jadi saya belajar dahulu di Mesir, memang nama subjek tersebut ialah subjek, bukan subjek usrah ataupun subjek keluarga, tapi adalah subjek ahwal syakhsiyah, urusan individu-individu, yang mana di dalamnya urusan keluarga sangat-sangat berkaitan dengan hak individu. Jadi sahabat-sahabat, mari kita tengok apakah urusan di dalam perkahwinan ataupun di dalam keluarga ini yang berkait dengan individu. Mesti kita melihat bahawa ada hak dan tanggungjawab. Ada benda yang kita kena buat, ada benda yang kita kena dapat. Apa yang kita kena beri dan apa yang kita kena dapat dalam kita mengambil kita kata jawatan tersebut yang namanya suami ataupun isteri. Ada give and take, ada yang kita bagi, ada yang kita dapat. Kalau dia ada sebelah pihak saja, contoh suami sahaja bagi, suami bagi saja, tapi isteri tak ada, dia tak ada beri. Isteri dia dapat saja, dia tak ada beri. Yang ini juga dia bukan begitu. Dia tak akan sempurna ataupun tak akan indah, tak akan cantik pergerakan di dalam keluarga tadi, sebab dalam asasnya dalam kehidupan kita kena ingat kita memang kena ada keluar dan masuk. Contohnya kalau kita tengok pernafasan kita, kan, ni fitrah dia, sunnatul alam. Sunnatullah dalam alam ini dia mesti kena ada keluar dan masuk. Contoh kalau kita bernafas. Kita tarik apa? Kita kadang-kadang punya kelang kabut nak tarik nafas pun tak sempat kan. Jadi kalau eloknya kita tarik nafas tu sampai tarik nafas panjang orang kata. Jadi dia akan heal sebenarnya kita punya pernafasan ni. Kita bagi hak pada pernafasan kita. Tarik nafas. Jangan tarik nafas separuh-separuh. Okey? Kita tarik nafas dan kita tak boleh tarik ni walaupun oksigen tu sangat penting dalam kehidupan seorang manusia. Kan? Ustazah, oksigen ni memang penting Ustazah. Saya nak tarik oksigen saja. Kan? Tarik. Kita 2-3 sedut, lepas tu dah tak ada sedut dah. Mampu terus. Kan? Sebab kita kena bagi. Kita kena keluarkan. Ada output. Selepas kita dah masukkan oksigen, ada karbon dioksida yang perlu kita keluarkan. Tengok ya, ini semua belajar daripada diri kita. Belajar dari alam. Dalam kehidupan kita, mesti ada kita perlu kepada makanan. Kan? Perlu kepada makan dan mesti kena ada keluar. Kalau makan tak keluar, 3 hari habislah gol terus. Sebab apa? Ada dalam apa yang kita makan tadi, kita memang perlu makan, tapi ada benda yang tak perlu pada tubuh badan kita. Maka Allah cantik jadikan tubuh badan manusia atas makan, masuk saja dalam perut, dia semua buat kerja. Semua protein, vitamin, zat galian, semua serap dekat dalam darah. Yang tak penting semua akan masuk diproses oleh usus, kan, yang besar masuk dekat usus besar. Kalau yang tak perlu dia akan bersihkan pada ginjal kita, buah pinggang kita, lepas tu jadilah dia air kencing. Sahabat-sahabat cantik ni kehidupan manusia apabila ada dua jalan, ada yang keluar, ada yang masuk. Jadi dalam kehidupan keluarga begitu juga. Suami dan isteri dia kena saling memberi dan kena juga menerima. Dia tak boleh beri sahaja dan dia tak boleh juga terima sahaja. Dia kena sama, ada saling. Muasyarah. Sebab itu dalam perkahwinan ini disebutkan suami dan isteri itu adalah apa? Asy-syarik. Suami dan isteri adalah perkongsian. Musyarakah. Iaitu yang bersama-sama
di dalam suatu bahtera. Suami adalah ketuanya, isteri adalah naibnya. Isteri kena membantu. Tak boleh hanya sebuah pihak saja ataupun satu pihak saja yang mengemudi bahtera perkahwinan. Jadi sahabat-sahabat, hari ini insya-Allah kita nak belajar. Kita nak tengok apa yang isteri kena bagi ni dan apa yang isteri kena dapat daripada suami. InsyaAllah saya berikan sahabat-sahabat pada hari ini, kita sharekan sedikit slide yang kita sediakan untuk sahabat-sahabat untuk kita dapatkan gambarannya bagaimana kehidupan seorang Muslim ini. Ada dia punya keindahan. Antara keindahan dia, sekejap sebelum saya terlupa tadi. Antara keindahan menjadi nikmat sebagai seorang Muslim dalam isteri ataupun perkahwinan, menjadi suami dan menjadi isteri di dalam perkahwinan Islam ini, dia sudah lengkap dia punya peraturan dia. Subhanallah. Dia ada dia punya kita kata do and don'ts, ada dia punya adab dia, ada dia punya nasihat dia, ada dia punya kita kata apa ya, benda yang perlu kita jaga dalam kehidupan kita. Jadi semua itu sudah lengkap. Ini dalam undang-undang Islam lah. Kalau tengok pada undang-undang bukan Islam, kita tengok dekat luar sana, terlalu kadang-kadang kita tengok rasa macam sedih. Pernah dengar tak sahabat-sahabat di India kan? Di India seorang wanita dikunci di dalam tandas. Dikunci di dalam tandas beberapa bulan kalau tak silap ya. Dikunci di dalam tandas sehingga kuruh kering. Dan anak dia ada. Yang kunci siapa? Suami dia, disebabkan suami dia tak puas hatilah pada isteri dia. Jadi diseksa sampai sebegitu sekali. Kalau kita tengok Allahu Akbar, kesiannya. Akhirnya keluarlah undang-undang yang membela wanita, undang-undang yang membela hak wanita. Kerana apa? Kerana undang-undang dalam agama ataupun kepercayaan lain benar-benar tidak memberikan hak kepada wanita. Kadang-kadang ada wanita yang terlalu tinggi pula darjatnya, kan? Sehingga apa kata wanita, itulah yang utama. Kalau izinkan saya, antara adat yang ada dalam, kalau tak silap masyarakat Minang ataupun Padang begitu ya, yang harta rampasan pula, bila masa pula dia orang perang, harta pusaka akan jatuh kepada isteri. Pernah dengar kan? Ini adat orang Minang ke orang Padang, begitulah. Lagu Rembau Rembau Isio apa benda, lagu si siapa nama dia? Rembau. Siapa yang pendek-pendek tu? Waris. Lama dah tak dengar nama Waris. Lagu-lagu dia pun lama dah tak dengar dah. Waris kan, Waris. Jadi adat mereka, saya tahu sedikit-sedikit sahabat-sahabat, memang dahsyat. Dia punya yang kita tahu satu saja kan. Pusaka tu memang akan jatuh kepada anak perempuan. Rupanya orang perempuan dalam masyarakat itu, dia kena tanggung keluarga. Kalau nak kahwin, perempuan tu yang kena keluar belanja. Okay, jadi perempuan tu memang kena kerja. Katalah ke perempuan tu lepas pada belajar saja, dia tahu nanti berapa perempuan dia nak kahwin, dia kena sungguh-sungguh kerja. Sebab apa? Nak kumpul duit untuk perkahwinan belanja. Dia yang akan bayar mahar kepada suami, kepada bakal suami. Lepas tu kalau dalam kehidupan ni, dia yang kena sediakan rumah untuk suami masuk ke rumah. Faham tak? Macam terbalik je lelaki ke perempuan. Dia kena sediakan rumah, dia kena sediakan kelengkapan dalam rumah. Jadi suami masuk tu senang, dah ada semua sekali. Ni dalam adat Minang ataupun adat Padang. Dan perempuan yang kena tanggung keluarga. Jadi nanti katalah kalau berlaku perceraian, lelaki tu memang keluar memang tak bawa apa-apa lah. Sebab apa? Semua memang perempuan yang sediakan. Dia memang terbalik sungguh. Sebab tu ada satu buku Profesor Dr. Hamka, dia tulis pasal adat ni. Dia komen tentang bagaimana adat Islam dan adat ni. Sedangkan dia adalah orang Nusantara. Betul tak? Orang yang bercakap dengan bahasa Indonesia.
Tapi lain jauh benar daripada Islam. Sebab tu bila kita kata ya Allah, syukur ya Allah. Walaupun hari ni aku duduk kat Malaysia, aku dapat agama Islam dan kita hidup dalam kita kata lembayung keindahan syariat agama kita. Dari sudut munakahat, pembahagian harta pusaka. Siapa yang tanggung siapa dekat dalam keluarga ni? Siapa yang kena hormat siapa dalam keluarga ni? Jadi sahabat-sahabat, alhamdulillah kita syukur. Kalau kita tengok pada adat orang lain, kadang-kadang kita rasa macam, tapi sebab dia dah jadi adat, sukar untuk dia ubah, kerana tanpa ilmu memang kita akan terus terbuai dengan adat yang walaupun tak kena dengan syariah. Pastinya di sana bila kita tak pakai syariah, ada benda yang sangat tidak adil untuk manusia. Siapa yang kenal manusia? Kita dah sebut. Siapa kenal manusia? Yang paling kenal manusia adalah Allah. Jadi syariat yang paling sesuai untuk manusia ialah syariat Allah. Kalau syariat manusia, hukum wada'i dengan hukum syar'i. Mungkin saya pernah cerita kat sahabat-sahabat apa itu hukum wada'i. Hukum wada'i apa sahaja hukum yang datang daripada syari' iaitu Allah dan Nabi. Tapi hukum wada'i iaitu hukum yang datang daripada makhluk. Contoh macam kita tengok hukum dalam mahkamah syariah ataupun mahkamah sivil. Itu semua hukum wada'i. Perlembagaan itu hukum wada'i. Yang mana hukum wada'i dan hukum syara'. Hukum wada'i pun bagus. Kadang ada benda yang kita boleh guna. Contoh SOP ya, kita sekarang ni ikut dasar MKN, Majlis Keselamatan Negara. Ikut. Okey, dosa tak Ustazah? Tak dosa. Sebab apa? Itu hukum wada'i. Tapi untuk kita, bila Allah bagi satu perkara itu dengan hukum syara', adakah benda itu tak bagus? Dan itulah yang paling bagus sebab Allah lah paling kenal kita. Allah paling kenal kita. Allah paling tahu apa yang terbaik untuk si fulan ni, yang namanya manusia, yang namanya orang, yang namanya insan. Siapa yang paling tahu? Yang menciptakan kita lah. Allah lah. Yang menguruskan kita. Allah yang paling tahu. Sebab tahu Allah bagi dia punya syariatnya, hukum syara', syariat, supaya kita tak bergaduh, supaya kita tak bermusuh, supaya kita hidup aman dunia dan akhirat. Itu dia punya matlamat. Jadi sahabat-sahabat, kita tengok yang pertama dari sudut mahar. Hukum antara hak-hak yang wanita dia boleh dapat dalam kehidupan dia ialah apabila dia masuk di dalam gerbang perkahwinan, dia layak untuk mendapat mahar daripada suami. Dia tak sama dengan bayaran kepada GRO ataupun kepada pelacur. Orang bagi kepada pelacur, bagi dalam keadaan penghinaan. Tapi mahar diberi dalam keadaan penuh ikraman. Penuh kita kata apa? Kemuliaan yang diberikan kepada wanita. Mahar walaupun dalam bahasa Melayunya kalau kita tengok dikenali sebagai mas kahwin yang berasal daripada bahasa Arab iaitu mahrun. Pemberian mahar ataupun mas kahwin hukumnya wajib sebagai tanda hormat kepada pihak perempuan. Ini sebagai suatu simbolik, bukan jualan nak. Bila suami kita nak kahwin dengan kita, jumpa dengan ayah kita, bukannya ayah kita berkata, okey, mahar untuk anak aku ataupun biasanya kita sebut hantaran kan. Hantaran untuk anak aku ni 10,000. Bukan ayah nak jual anak. Tapi sebenarnya lebih tinggi lagi nilai anak dia daripada 10,000 tadi. Tak ternilai. Suami tadi bila dapat isteri tadi, Allahu Akbar. Boleh berseronok dengan isteri, boleh bermanja dengan isteri. Suami tadi boleh tenang kehidupannya, tak adalah kehidupan menjadi hawa, menjadi hamba kepada hawa nafsu, sibuk cari perempuan pelacur tapi akhirnya tak tenang juga. Kehidupannya separuh daripada agamanya sempurna. Dan kita tengok bila seorang lelaki itu berkahwin, daripada dia bujang tu nampak macam apa kita kata jiwa kacau. Istilahnya jiwa kacau. Tapi bila dia kahwin, nampak kematangan. Kita nampak ketenangan. Inilah nikmat yang Allah bagi.
Jadi sewaktu dia nak dapat nikmat tersebut, dia kena muliakan wanita tadi dengan memberi mahar. So sahabat-sahabat, mahar kita berapa? Ingat tak dulu kahwin? Yang dah kahwin lah, yang belum kahwin nak letak mahar berapa? Kebiasaannya mahar ini, kita ada dia punya topik di dalam perkahwinan ini memang bab berkaitan dengan mahar. Kalau kita boleh tengok ayat Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. Dan berikanlah kepada perempuan-perempuan itu, wa'atun nisa, berikan kepada isteri-isteri kamu yang kamu nak kahwin itu, saduqatihinna, saduqat iaitu mas kahwin, mereka sebagai pemberian yang wajib. Kemudian jika mereka dengan suka hatinya memberikan kepada kamu sebahagian dari mas kahwinnya, maka gunakanlah pemberian yang halal itu sebagai nikmat yang lazat dari lagi baik kesudahannya. Maksud kalau suami isteri itu dengan rela hati dia nak bagi kepada suami, suami boleh fakuluhu. Ini kepada suami lah, suami boleh makan. Tapi jangan makan dengan menzalimi. Contoh dia bagi mahar pada isteri dia 10,000, lepas tu isteri kata ambil labang 5,000 ni, saya pakai 5,000. So boleh tak? Boleh. Tak ada masalah lah untuk dia mengambil daripada sebahagian daripada mahar tersebut, tetapi dia wajib untuk berikan kepada isteri, tetapi bukannya kita kata dia wajib beri kepada isteri dan dia menjadi hak milik ataupun mutlak kepada isteri. Mahar tadi hak milik isteri. So mahar ni tak boleh menjadi milik kepada ibu dan ayah. Yang menjadi milik ibu dan ayah kebiasaannya ialah hantaran lah. Kan dalam masyarakat kita, kalau istilah tu kadang-kadang berbeza lah, macam orang Kelantan. Orang Kelantan dia kata mahar tu sekali dengan hantaran tu sekali dengan mahar. Semua sekali. Tapi kalau saya orang Johor, kita di Johor, di Selangor, di Melaka, di Perak, kita memang beza. Hantaran tu berapa, mahar tu berapa. Biasanya yang dibincangkan sewaktu merisik, proses merisik ataupun bertunang, yang itu adalah hantaran. Ni hantaran berapa? Serba satu, hantaran 10,000, hantaran 30,000. Yang ini adalah hantaran lah. Hantaran ni adalah mu'natuz zawaj, iaitu belanja kahwin sahabat-sahabat. Belanja untuk proses perkahwinan. Yang wajibnya bila sebut mahar, ini yang disebut sewaktu akad nikah. Ingat tak? Lepas akad nikah, sahaja aku terima nikahnya si Fulanah binti si Fulan, ini nafas daripada suami, dengan mas kahwinnya, mas kahwin ataupun mahar. Dengan mas kahwinnya ataupun dengan maharnya sebanyak, kalau di di Johor dulu RM22.50. Tapi dibolehkan untuk memberikan mahar tersebut mengikut harga yang kita nak. Contohnya, kebiasaannya macam adik-beradik saya semua dah bagi 100. Kakak saya yang sulung sekali memang dah kahwin bagi 100, jadi itu kita namakan sebagai mahar mithil. Mahar seumpama dengan adik-beradik dia. So boleh juga kalau nak bagi mahar sebanyak RM100 kepada si Fulan. Lepas tu habislah upacara tersebut, maka dia kena serahkan duit tadi ataupun pemberian tadi yang suami nak bagi kepada isteri terus. Kalau dia berhutang, kalau dia katalah dengan mahar secara hutang, maka dia menjadi bebanan, liability kepada suami. Nanti dia kena bayar kepada isteri. Sebab mahar ni adalah hak isteri. Specialnya, cantiknya, Allah mengapa? Memuliakan wanita. Siapa kata wanita ni Islam tak muliakan? Nak kahwin je kau kena bayar. Wajib ya? Tadi bayaran apa? Mahar ni bayaran yang wajib. Okey? Jadi sahabat-sahabat, bila kita tengok yang ni, ini adalah salah satu daripada hak kepada wanita sewaktu perkahwinan. Jadi kita pun dah masuk dalam gerbang perkahwinan. Kita masuk dalam gerbang kau suami dan aku isteri.
Apa yang ada di dalam perkahwinan ni? Oh, ada macam-macam ada. Antaranya wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Surahul Azim, surah Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi, dan daripada tanda-tanda, tanda kehebatan Allah banyak. Tengok langit, hebat Allah. Semalam tengok bulan, sahabat-sahabat, ya Allah, cantiknya bulan, bulat, subhanallah, besar. Nampak besar sangat, subhanallah. Ni kita tengok tu, kita nampak apa? Nampak ayat Allah. Yang kata ayat Allah tu ada ayat makruh, ada ayat manzur. Okey? Ayat adalah tanda. Kawan saya nama dia Ayah. Di Mesir, orang perempuan. Nama dia Ayah. Sebab ayah dengan ayat, ayah ini adalah singular, ayat ialah plural. Jadi tanda-tanda kehebatan Allah ni banyak. Pada diri kita pun ada tanda kehebatan Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan dalam diri kamu ada tanda kehebatan Allah. Tengok sahaja jantung kamu. Tengok sahaja paru-paru kamu. Itu tanda kehebatan Allah. Tapi di luar ada tak? Ada juga. Tanda kehebatan Allah pada alam. Tanda kehebatan Allah pada binatang, pada pokok. Tanda kehebatan Allah pada apa? Ini antaranya. Iaitu Allah menciptakan kamu. An khalaqalakum. Untuk kamu ini Allah ciptakan apa? Pasangan daripada diri kamu sendiri. Manusia dia tak kahwin dengan haiwan. Manusia dia tak kahwin dengan jin. Manusia dia tak kahwin dengan malaikat. Manusia dia kahwin dengan manusia. Yang mana dia punya sumbernya sama. Dua-dua datang daripada tanah. Dua-dua lahir daripada tanah. Itulah. Bila dia kahwin dengan jin, dengan orang bunian ke, dia bukan fitrah. Sebenarnya dia disorok. Dia dah bukannya duduk dekat alam manusia. Dia dah duduk dekat alam jin. Memang ada orang yang dah disyurik dan duduk dekat alam jin. Tapi bukan fitrahnya lah. Bila bukan fitrah akan berlaku, dia tak akan boleh hidup. Dia akan sakit, kan? Dia akan berada dalam keadaan yang tak normal lah. Mungkin gila, kan? Rupanya dah kahwin, dah masuk alam lain dah. Maka kita secara normalnya manusia kahwin dengan manusia. Bila ada manusia kahwin dengan haiwan, ada, dia bersetubuh dengan haiwan. Tapi normal tak? Tak normal lah, abnormal. Litas kuno. Untuk apa? Bila kamu duduk kahwin dengan pasangan kamu ni orang, kamu ni pun orang. Kadang-kadang disebutkan dari sudut jiwanya tu, kita akan kahwin dengan orang yang sama sekufu dengan kita. Untuk apa? Ni tujuannya. Litas kuno. Untuk kamu berasa tenang. Untuk kamu berasa damai. Kamu tak kelang kabut. Kamu tak mencari-cari. Kamu tak macam orang yang semua tak kena. Lawan sakana, sakana ni maksudnya macam letak macam tu. Lawannya apa? Lawannya bergerak. Kan? Pergi sana tak kena, pergi sini tak kena. Kan? Orang kata ke sana kemari semua tak kena. Tapi sakinah ialah dia duduk tetap di tempat dia. Iaitu dia boleh, bila duduk tetap jadi apa? Jadi relax, kan? Kita boleh bernafas, kita boleh bertenang, boleh tersenyum. Litaskunu ilaiha. Untuk dia berasa tenteram kepada pasangan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Okey, ini tujuan perkahwinan, untuk kita berasa ketenangan. So, sahabat-sahabat, kalau orang kahwin tapi dia rasa tak tenang, sebenarnya dia sedang duduk di dalam, dia tidak sampai kepada matlamat perkahwinan. Kalau sahabat-sahabat pernah pergi ke mahkamah, ya, kat mahkamah ni, ya Allah, macam-macam drama dia. Sebab apa? Sebab hakikatnya suami dan isteri tersebut tak tenang. Jadi yang isteri salahkan suami. Drama pula, mak ayah pun marah juga pada menantu tadi.
sekali didebuk dia, Allahu Akbar. Jadi orang kalau kerja dekat mahkamah ni, dia tak payah tengok drama TV lah. Dia boleh tengok drama reality depan mata. Dan macam-macam perangai. Yang isteri pun ada yang naik angin, yang suami pun sama, yang bertumbuk, yang menampar, tak habis-habis. Ini hakikat. Kita nak tanya, apa yang tak ada? Yang tak ada ialah sakinah. Yang tak ada ialah ketenangan dalam rumah tangga. Bila cakap dengan hakim tanya, kenapa kamu ni nak bercerai? Kenapa kamu ni nak fasakh? Hakim, apa guna saya hidup dengan dia kalau saya tak rasa pun bahagia? Nampak tak? Dan hakim akan sangat meraihkan apabila seorang pasangan itu dia kata dia tak tenang dalam kehidupan rumah tangga, hakim akan sangat-sangat ambil perhatian kerana kebahagiaan utama. Kebiasaannya kita dengar orang kalau tak bercerai tapi bergaduh, dia kata apa? Sial anak-anak. Dia kesian anak-anak tapi hakikat anak-anak pun tak nampak kebahagiaan rumah tangga. Akhirnya anak-anak nanti akan ulang benda yang sama kepada keluarga dia. Tak apa, kita gaduh suami isteri tak apa, yang penting anak-anak. Nanti dia sendiri dengan pasangan dia tidak akan mencari ketenangan. Akhirnya timbullah keluarga yang tandus dengan kasih sayang. Dia duduk dalam satu family tapi tak ada langsung kasih sayang. Anak pun jadi dilahirkan anak tadi dengan hati yang sangat gersang, kosong dengan kasih sayang. Dan inilah yang banyak berlaku di dalam masyarakat kita. Sahabat-sahabat, Allah jadikan kita bila kita dah berkahwin, Allah campakkan dua rasa ini. Mawaddah dan rahmah. Mawaddah iaitu kasih dan sayang. Mawaddah iaitu love. Rahmah iaitu belas kasihan. Tengok suami kita, walaupun hakikatnya bila kita tengok kan, tanggungjawab sebagai suami banyak pada isteri. Sementelahan juga isteri tanggungjawab pada suami banyak. Antara kalau kita nak tengok pesanan seorang ibu kepada anak dia, fi yaumiz zifaf, ada apa? Wasiat. Ini kami belajar dulu masa STAM. Wasiat 10 wasiat seorang ibu kepada anak dia. Sewaktu hari perkahwinan dia. Ui, kita kalau dengar tu rasa macam Allahu Akbar, tak nak kahwin, rasa tak nak kahwin. Sebab apa? Dalam wasiat tersebut dia kata, jangan sampai suamimu terbau, hidung suamimu terbau sesuatu yang tidak enak pada dirimu. Jangan sampai mata suamimu melihat sesuatu yang tidak enak kepada tubuh kamu, pada pakaian kamu. Jangan sampai perut suamimu merasa lapar. Kena jaga perut suami. Jangan sampai kamu mencela keturunan suami. Sebab orang lelaki ni paling tak boleh dia, keturunan dia kita cela. Keturunan, padahal bukan diri dia. Contoh macam kalau suami saya Arab, jangan kata Arab, begitulah. Lagi-lagi kalau keluarga muntasir, jangan kata, ini bagi yang kalau tak ada agama lah. Kalau yang ada agama dia tak ada masalah. Macam dia tahulah benda tu salah, memang salah lah. Tapi kalau orang yang biasa, dia pantang dikata tentang keturunan dia. Apa lagi? Tentang duit suami. Jangan dikacau duit suami. Memang macam-macam. Ibu-ibu kalau kita tengok 10 nasihat tu. Kalau nak tunai semua, kadang-kadang tak mampu kita. Kita tak mampu. Sebab tu Allah bagi rahmah. Allah bagi belas kasihan di dalam rumah tangga. Kalau kita ada belas kasihan, suami belas kasihan dengan isteri. Isteri belas kasihan dengan suami. Kan? Aku ni dah lapar ni. Pukul berapa? Contohlah sekarang ni pukul 10.45. Contoh macam saya kan. Saya nak ada kelas dengan sahabat-sahabat. Lepas tu nak masak. Tak sempat nak masak. Bang, kita order Grab food je lah bang. Jadi suami kata, boleh lah, tak ada masalah. Jadi rahmah, kesian kat bini kan. Maka ada rahmah tadi tu, walaupun tak ada kita kata apa, tak tunaikan hak dia, kita tak masak sendiri dan sebagainya, tapi rahmah tadi tu ada, maka itulah yang akan menjadi modal ataupun aset dalam rumah tangga. Mesti kena ada loving partner dalam rumah tangga, dan mesti ada belas kasihan, rasa simpati kepada pasangan. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun.
Dan itulah dia tanda-tanda untuk orang yang berfikir. Kalau lu tak fikir sendiri, lu tak dapat. Ni Nabil kata kan. Jadi kesimpulannya lu fikir sendiri. Kalau kita fikir tentang keluarga punya kasih sayang, kita fikir tentang kekeluargaan yang Allah ciptakan dekat dalam dunia ni, pasti kita rasa ya Allah, semua itu kita akan kembalikan kepada kehebatan Allah dan kasih sayang Allah. Kita rasa ya Allah, alhamdulillah ya Allah, aku nampak depan mata bagaimana cantiknya Allah berikan kehebatan. Allah berikan unsur kekeluargaan itu di dalam dunia ini. Kalau tanpa keluarga, kita sebut kalau tanpa keluarga, sahabat-sahabat, mana akan ada keturunan, betul tak? Mana nak datang keturunan kalau tak ada keluarga? Semua orang suka-suka hati lah. Bayang. Cuba kalau nak bayang, boleh sama-sama jom kita bayang. Bayang kalau tak ada perkahwinan, tak ada akad nikah. Yang lelaki kalau rasa nak menggauli perempuan ni, dia pun kata, jom kita pergi dekat hotel. Lepas tu pergi pula, esok pula pergi cari perempuan lain pula. Ni anak siapa? Betul? Bayangkan, anak siapa ni? Yang ni mengandung kan? Tak tahu siapa maknya, tak tahu siapa, mak dia tahulah, tak tahu siapa ayahnya. Adik-beradik siapa? Bayangkan kalau dalam dunia ini tak ada perkahwinan. Ui, memang caca marba. Sebab tu perkahwinan ataupun keturunan, dia termasuk dalam 5 perkara daruriyatil khams, 5 perkara yang wajib untuk kita jaga, keturunan. Dan keturunan itu dijaga melalui perkahwinan. So yang kita bincang hari ini bukan benda yang kecil-kecil, benda besar. 5 benda paling besar dekat dalam dunia. Keturunan, yang pertama agama, yang kedua diri, yang ketiga harta, yang keempat keturunan, yang kelima maruah. So keturunan dijaga melalui prinsip di dalam perkahwinan ataupun di dalam fiqh disebut sebagai ahkamul munakahat, iaitu tentang perkahwinan dan bagaimana nak bercerai, bagaimana nak menuntut hak kita, semua itu dibincangkan di dalam munakahat. Baik sahabat-sahabat, bila kita tengok tentang organisasi ini, institusi kekeluargaan, kita dah sebut tadi mesti ada timbal dan balik. Timbal dan balik ini dia datang dari 2 sudut, iaitu yang paling utamalah dalam perkahwinan suami dan isteri. Ni Mr. Right, yang sini apa? Cuba tengok. Kalau ni Mr. Right, ni Mr. apa? Rasa ada tak sahabat-sahabat kita yang nak komen? Ni Mr. Right, suami kan? Suami, lelaki husband, dan ini wife, bukan wifi tapi wife. Mr. apa? Biasa disebut Mrs. Always Right. Betul. Mrs. Always Right. Dia apa orang kata? Rumah hakikat lah kan? Tak apa. Kalau you betul tapi I sentiasa betul kan? So jadi sahabat-sahabat, mesti 2 ni yang paling utama lah dalam keluarga. Kalau settle suami isteri, insya-Allah anak settle. InsyaAllah mak ayah settle, insyaAllah mak mertua settle, insyaAllah ipar dua settle. Tapi kalau 2 ni tak settle, tak ada kesefahaman. Yang 2 ni tak ada kasih dan sayang. Yang 2 ni tak ada toleransi. Yang 2 ni duk bergaduh, siapa lagi banyak memberi kepada keluarga. Awak tak guna, saya je yang beri perhatian pada keluarga. Awak ingat awak tu bagus sangat ke? Saya lagi banyak berkorban. Memang hancur belaka. Kan? Berkecai-kecai keluarga tersebut disebabkan 2 individu ni. Ini tunggak utama di dalam suami isteri. Kalau kita boleh menjaga unit kecil ini, maka keluarga kembangan akan menghormati. Tapi kalau yang 2 ni, yang ni tak ada toleransi pada isteri, isteri pula tak ada hormat pada suami, maka masuklah campur tangan daripada mak mertua. Oh, kau buat anak aku macam ni, tak apa kau buat anak aku macam ni, aku akan pertahankan. Masuk campur tangan ipar dua yang ni duk mengapi-ngapi kan. Suami kau tu memang tak guna, kau tahu tak? Suami kau tu, kalau akulah, baik aku membujang daripada aku kahwin dengan suami kau. Lelaki macam tu. Mulalah datang ipar dua mulut macam apa? Longkang, orang kata mulut macam longkang, bau longkang, memanglah isteri pun rasa
Kan betul juga kan. Wih, isteri jangan main. Dia cukup pada hati. Sebab tu saya tak suka cerita masalah keluarga kepada ahli keluarga terdekat. Apatah lagi pada orang luar. Apatah lagi pada orang luar. Sebab nanti sahabat-sahabat, kita dengan suami ni, dia antum libasul lakum wa hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kena faham ayat. Kamu ini adalah pakaian bagi isteri kamu dan isteri kamu adalah pakaian bagi kamu dan kamu adalah pakaian bagi isteri kamu. Memang ayat ni berkaitan dengan hubungan tubuh badan lah. Tapi hakikatnya dari sudut libas, iaitu pakaian biasa kita pakai nak tutup apa? Kita nak tutup celah kan? Kita nak tutup aurat, dan aurat itu ialah keaiban. Aurat maksudnya bukan kecantikan. Aurat ialah maksud keaiban yang bila kalau terdedah orang kata, tak pakai baju. Kan nampak aib. Jadi bila pakaian itu kita sarungkan, bila kita berkahwin dengan suami isteri, suami adalah orang yang akan melindungi aib kita. Dan isteri adalah orang protection yang paling kuat sekali untuk melindungi aib suami. So jangan cerita dengan mak mertua. Jangan cerita dengan mak kita, dengan adik-beradik kita tentang kekurangan suami kita. Kita cerita sedikit, dia batu api. Firestone. Dia tolong tambah bagi jadi banyak. Jadi marah, jadi besar. Jadi cerita yang baik-baik je. Sebab suami dan isteri biar kita handle. Kekurangan suami kita isteri kena musyawarah dengan suami. Kekurangan diri kita, suami tolong tegur. Barulah indah. Baru perkahwinan tu akan elok. Tapi kalau belum apa-apa, tak puas hati, tegur mesej dekat adik-beradik, memang jawabnya dalam keluarga tersebut, keluarga adalah kita kata apa? Keluarga adalah institusi yang terdiri daripada suami dan isteri, bukan ibu dan ayah. Keluarga kecil ya. Sebab tu kalau kita tengok dekat mahkamah, apabila ada kes berkaitan dengan ipaduai ataupun mak mertua, dia boleh jadi adalah suatu ancaman kekeluargaan melalui pihak ketiga. Dia jadi pihak ketiga. Sebab dalam pihak suami isteri ada dua individu ni aja. So, jadi suami dan isteri kena bertanggungjawab dalam rumah tangga mereka. Jangan bawa keluar aib keluar. Jangan apatah lagi dipertontonkan di media sosial yang mana semua orang boleh tahu keaiban isteri kita. Semua orang boleh tahu suami kita tak guna. Kalau tak ada penyelesaian, selesaikan di dalam rumah tangga kita. Kalau tak boleh, ambil wakil daripada setiap keluarga isteri seorang wakil, keluarga suami seorang wakil, mereka yang berbincang, menjadi wakil berbincang. Kalau tak boleh juga, terus bawa kepada kaunseling kekeluargaan di pejabat agama. Dah tak boleh buat juga, baru pergi ke mahkamah. So bila mahkamah, hakim yang akan memastikan apa masalah you all. Jadi you all nak keluar dari masalah, apa dia punya keputusan dia. So hakim akan tengok dengan semua bukti. Betul ke suami kamu pukul kamu? Betul ke isteri kamu ni nusyus? Betul ke isteri kamu ni curang? Betul ke suami kamu ni main kayu tiga? Hakim yang akan memutuskan, baru settle. So jangan pergi kepada hawa nafsu kita nak burukkan suami, kita nak macam kes Anju kan? Ingat tak? Kes Anju. Dia memburukkan suami dia. Dan suami dia pun sama balas juga dekat media sosial. Akhlak Islam. Akhlak Islam bukan macam tu. Sebab tu kita suruh belajar. Sebab tu kita suruh jaga iman dulu. Kemasyhuran, apa lagi? Follower, ini semua benda nombor 2. Ada satu program yang dibuat oleh Syahid Ramadan Al-Buti. Syekh Ramadan Al-Buti buat satu program, nama dia Ta'allam Qabla Takallam. Allahu Akbar. Macam rasa macam kena berdenyut kat muka ni kan. Sebelum kamu cakap, kamu belajar. Berapa ramai pada hari ni orang bercakap tanpa belajar. Orang semua nak jadi speaker. Semua orang nak jadi penulis di media sosial, di semua tempat. Tapi tak nak belajar, dan akhirnya orang kata orang Islam ni tak ada akhlak. Orang Islam ni kenapa tak belajar? Maka belajar dulu baru kita bercakap.
InsyaAllah di situlah kecantikan. Kalau kita dah tak boleh bawa manfaat kepada Islam, sekurang-kurangnya jangan bawa suatu pandangan yang mudarat daripada untuk agama kita. Orang Islam begini, orang Islam begini. Okey, sahabat-sahabat, jadi di antara suami dan isteri, kalau kita tengok, kita kan berbincang di sini kan hak isteri. Bila hak isteri, dia sebenarnya adalah tanggungjawab suami. Yang ni hak dengan tanggungjawab ni adalah sesuatu yang contradiction di antara apa yang isteri kena dapat ialah apa yang suami kena buat. Sekali lagi, apa yang suami kena buat ialah apa yang isteri perlu dapat. Okey? So, isteri ada tanggungjawab dan ada hak. Kalau kita boleh berkongsi sahabat-sahabat, ia ni hak isteri kan? Kalau kita bincang tentang tanggungjawab isteri, apa tanggungjawab isteri? Silakan kalau ada sahabat-sahabat kita yang nak share. Tanggungjawab isteri apa? Kelupa dah. Lupa dah sebab dia biasa buat dah. Apa tanggungjawab isteri? Silakan Puan siapa yang bersama dengan kita? Puan Duria. Puan Duria boleh bersama dengan kita tanggungjawab isteri. Kalau yang nak tulis dekat ruangan komen pun boleh. Puan Azira. Satu tanggungjawab dia Ustazah melayan suami. Melayan suami dengan baik. Okey, cantik. Tadi siapa yang cakap, saya tak nampak tadi. Azira. Azira. Kita terima kasih Puan Azira. Okey, satu melayan suami dengan baik. Lagi? Ada yang lain? Tanggungjawab isteri. Hormati suami. Hormati suami. Okey, cantik. Sebab bila melayan tu banyak adalah kat situ kan. Kena bercantik untuk suami. Kena berlembut, cakap dengan suami, memberikan apa yang suami suka, jangan bagi apa yang dia tak suka. Kalau kita dah tahu dah dia tak suka, maka apa, tempoyak jugalah kita hidang setiap hari kan. tak ni lah, dia tak menghormati lah, tidak apa melayan dengan baik kan. Alhamdulillah. Itu yang kita bincangkan kalau kita cerita pasal tanggungjawab isteri. So apa yang isteri kena buat? Tapi bila hari ni tanggungjawab ataupun tanggungjawab suami adalah hak isteri, so apa yang kita perlu dapat. Tapi tidak menafikan apa yang perlu kita kena buat, tapi hari ini kita nak tahu apa yang kita perlu dapat daripada suami kita. Secara ringkasnya, seorang isteri dia perlu mendapat nafkah daripada suami. Tadi dapat mahar dah, mahar tu wajib suami berikan. Dan dalam kehidupan, selagi mana kita menjadi isteri yang taat, suami kena bagi nafkah. Okay. Ada dua keadaan sahaja isteri tak boleh dapat nafkah. Yang pertama apabila dia melakukan nusyuz. Ya. Isteri apabila dia buat nusyuz, iaitu yang pertama dia tidak taat kepada perintah suami, dia keluar rumah tanpa izin suami, dia apa lagi? Dia menderhaka kepada suami. Yang itu apabila dia ada ciri-ciri nusyuz, dan nusyuz seseorang itu digelar sebagai nusyuz bukan kerana suami kata kau nusyuz, tapi apabila dia pensabitan itu dibuat oleh hakim. Okay, barulah perempuan itu dikira sebagai nusyuz. Dia kena buka satu fail untuk mengatakan suami untuk dakwa isteri nusyuz yang mana akan tergugur nafkah apabila suami kita kata dia buka fail dan hakim dah tengok dia punya bukti, hakim kata ya betul, isteri kamu si Fulanah binti si Fulan diisytiharkan sebagai nusyuz, maka tergugurlah nafkah daripada suami. Selagi tak ada sabit daripada hakim, maka isteri terus akan menerima hak daripada suami. Yang kedua, bila masa suami tak perlu memberikan hak kepada nafkah kepada isteri, apabila suami tadi tidak mampu, suami tadi sakit, suami tadi OKU, suami tadi miskin, kan? Memang tak langsung, tak mampu langsung nak bagi. Maka adakah suami tadi berdosa? Tidaklah. Suami tadi tidak berdosa kerana dia pun tidak mampu untuk memberikan hak tersebut kepada diri sendiri. Kalau dia mampu untuk bagi pada diri sendiri, maka dia kena bagi pada
anak dia, isteri dan anak dia. Dia nombor satu, nafkah yang wajib ialah nafkah diri, yang kedua nafkah isteri dan anak, yang ketiga nafkah ibu dan ayah. Okay, so kalau diri dia boleh tak mampu, diri dia pun dia sakit tak mampu, macam mana dia nak menafkahkan pada isteri dia. Baik, nombor dua, seorang isteri dia berhak mendapat bimbingan daripada suami. Okay. Bimbingan daripada suami iaitu tarbiyah, ya, suatu tarbiyah yang baik daripada suami. Sebab suami tadi dia mendapat wahyu ataupun kita kata mendapat perintah daripada Allah. Apa perintahnya? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu, iaitu jangan sampai diri kamu ini menjadi bahan bakar api neraka. Siapa lagi? Diri kamu, ahlikum, iaitu anak-anak, isteri kamu menjadi bahan bakar api neraka. Jadi suami wajib. Allah suruh suami menjadi ketua. Ingat tak masa khutbah Nabi SAW, khutbah terakhir. Bila kita tengok khutbah terakhir Nabi pesan pada suami-suami, jagalah amanah Allah ni. Allah suruh, Nabi suruh. Apa lagi? Pesanan mana lebih berharga yang kita nak dengar? Allah kata pada suami, jaga amanah ni. Kamu ambil mereka dengan amanah daripada Allah. Kamu ambil mereka dengan kalimah Allah. Mitsaqan ghalidha, dengan suatu mitsaq iaitu perjanjian yang berat, iaitu lafaz akad nikah tu berat. Lafaz sakinah yang kita sebut tu dalam Quran sebut mitsaqan ghalidha. Berat, suatu akad ikatan yang sangat berat. Sebab tu lepas pada akad nikah, waktu nak akad nikah suami punya berdebar. Dia punya berdebar dia, ya Allah. Tapi ada jugalah yang macam tak berdebar sangat tapi gembira, apa orang kata, tak kepalang kan. Oh, yahoo, ada yang begitu kan. Ini yang dia tak tahu sebenarnya perkahwinan ni berat. Nah, ini yang mungkin dia fikir pasal syahwat saja dia yahoo lah. Dia tak tahu kalau dia fikir pasal tanggungjawab dunia akhirat. Dia kena make sure isteri dia ni dapat nafkah, hidup dalam keadaan yang baik, boleh hidup dalam keadaan yang baik. Isteri dia ni dari sudut rauhani, ibadahnya, salat saya kan. Semua suami kena perhati. Sebab tu suami yang baik dia tak tanya, yang dah makan belum? Dulu saya pernah jauh dengan suami, PJJ, suami kat Melaka, saya dekat KL. Lama jugalah dengan tengah mengandung anak kedua semua. Tapi soalan yang suami selalu tanya ialah, dah solat belum? Bukan dah makan belum. Dia bertanya je juga, dah makan ke belum, anak makan apa, semua dia tanya. Tapi setiap waktu, salaiti, sebab tu tanggungjawab dia. Memanglah kita pada Allah kita kena buat. Suami tak suruh pun kita kena buat. Tapi pimpinan itu daripada suami. So suami kita ada tak tanya kat kita, yang solat macam mana yang? Sebab tu kalau suami kita tak dapat nak bimbing kita, suami kita hantar. Kalau ada klinik betulkan solat, suami kita kena hantar. Klinik baca Quran, suami kita kena hantar. Sebab supaya kita dan dia terselamat daripada bahan bakar api neraka. Tentang akidah, isteri akidahnya, ya Allah. Sebab apa? Lebih banyak baca buku Inggeris berbanding dengan Al-Quran. Akidah isteri, ya Allah. Ramai hari ni orang-orang akademik. Akidahnya, ya Allah, sangat-sangat. Sebab apa? Lebih banyak belajar tentang hak asasi manusia, the freedom of woman, daripada belajar tentang Al-Quran. Maka dia akidah dia lari langsung koyak akidah. Jadi suami kena perhatilah benda tu. Yang nombor 3, mendapat layanan yang baik daripada suami. So ini hak isteri. Walaupun isteri tadi dia adalah seorang yang apa kita kata naib, penolong kepada suami di dalam rumah tangga, tapi dia bukan menunjukkan isteri ni adalah hamba. Perkahwinan, sahabat-sahabat, bila kita tengok balik perkahwinan tersebut, perkahwinan dia bukan menjadikan isteri itu hamba,
dan bukan pula menjadikan suami itu raja. Kau raja, aku bukan hamba. Tapi kau raja, akulah permaisurinya, cia cia cia. Gitulah kan. Jadi lawan kepada raja permaisuri. Bukannya lawan kepada raja hamba. Dia bukan tuan kita, tapi dia adalah raja di dalam hati kita dan kita adalah permaisuri di hati dia. So barulah kena raja lawannya permaisuri. So permaisuri dilayan bagaimana? Permaisuri sampai kalau kita tengok daripada barat dia dalam masyarakat kita pun kadang-kadang saya tengok banyak juga walaupun kita tak pandai bahasa Inggeris tapi bi'ah ataupun tarbiyah barat tu terlalu banyak di dalam masyarakat kita. Yang isteri tu sampai apa kalau kita tengok video-video ataupun ibu kita dulu-dulu kan, isteri tu sampai lonyai. Sampai tak sempat nak make up, sampai tak sempat nak bercantik-cantik. Sebab apa? Lonyai. Dengan anak 10 berderet, dengan kerja lagi, rumah pun dia settlekan. Ini bukan layanan yang baik pada isteri. Islam tak ajar macam tu, wahai suami. Islam tak ajar macam tu. Isteri patut dilayan dengan layanan yang baik. Suami dan isteri kena bersama dalam urusan keluarga. Bukan semua sekali kena lanyak isteri tu seperti lebih teruk pada hamba api. Pembantu rumah pun kalau bekerja, kita ada rahmah, betul? Pembantu rumah yang datang duduk di rumah kita, kita bagi dia gaji dengan okey, apa KPI awak kena buat macam ni, macam ni, tapi kalau kita tengok dia tidur, takkan kita nak kejut walaupun sepatutnya dia yang kena buat. Tu tak tengok macam dah tak larat sangat. Rahmah kita tengok. Tapi macam mana suami boleh tak ada rahmah langsung tengok isteri dengan anak, pendukung anak dengan tangan kiri masak. Lepas tu kejap lagi lepas makan nak berkemas suap anak-anak ini, suami dah makan dah kenyang dah telan tersandar dah. Bagaimana ada manusia yang punya hati begini? Hakikatnya manusia yang jauh daripada agama yang akan melayan isteri dia dengan sebegitu sekali. Tapi kalau manusia yang ada agama, saya, ya Allah, bukan saya nak kata saya yang terbaik dan bukan nak kata suami saya yang terbaik, tapi saya nak kongsi. Di antara kebaikan suami apabila dia ada agama. Dan agama bukan ada pada kalimah ustaz. Berapa ramai ustaz di luar sana yang mereka lah orang yang paling haprak sekali. Dan agama itu adalah ada yang ada pada takwa kita. Yang ada pada iman kita. Sahabat-sahabat, antara ciri suami yang baik apabila dia nampak isteri dia penat, dia tahu apa yang dia kena buat. Saya kadang-kadang kena paksa dengan ustaz. Ustaz kata tidur. Kadang kita tidur, rehat, dia ambil juga handset, dia kata, letak handset kat sini. Dia suruh tidur. Sebab dia tahu. Dia tahu isteri dia tak rehat daripada tadi. Dia paksa saya rehat. Kalau ikut isteri, memang dia tak akan rehat. Dengan anak, dengan kerja, dengan dakwah, tak akan rehat. Dan itulah perempuan. Kejap lagi saya akan nak share. Saya nak share nanti, kejap lagi apa dia punya perangai perempuan yang perlu kita jauhi. Ada 3 perangai negatif pada orang perempuan yang kita mesti kena buang daripada diri kita, termasuklah saya juga. Kalau ada sifat tu pada diri saya, kita kena buang. Sekarang kita cerita dahulu berkaitan dengan tanggungjawab suami, iaitu menjadi hak isteri 3 tadi, menerima nafkah, mendapat bimbingan suami dan mendapat layanan yang baik. Okey. Secara terperincinya sahabat-sahabat, kalau kita boleh tengok hak isteri dalam perkahwinan ini ada beberapa perkara. Yang tadi tu secara umum yang 3 tu secara umum, yang ni ada yang lagi terperinci sedikit, iaitu ada 6. Ada 6 hak isteri dalam perkahwinan. Yang pertama, suami mesti memberikan nafkah kepada isteri. Okay. Nafkah ini sama dengan tadi, iaitu terbagi kepada beberapa lah nafkah. Satunya nafkah makan, yang keduanya nafkah kediaman, iaitu keselamatan lah. Yang ketiga nafkah pakaian, yang keempat nafkah kita kata nafkah apa ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad,
Makan pakai tak ingat saya. Tapi dia ada beberapa bahagian ataupun jenis-jenis nafkah. Kalau kita dah bagi makan, kita kena juga bagi pakaian. Suami dah bagi makan pada isteri, dia kena bagi pakaian. Dah bagi pakaian, kena bagi tempat tinggal. Bagi juga kepada isteri keselamatan. Ini semua untuk isteri hidup dalam keadaan yang selesa. Bukan untuk mewah. Nafkah bukan untuk memewahkan isteri. Sebab kalau yang mewah itu adalah pemberian dah. Pemberian yang lebih daripada yang wajib. Nafkah wajib. Yang wajib apa? Contohnya yang wajib pada isteri kalau kita kata untuk makan ialah ada makanan asasi. Bukan cendol, bukan kari pap, itu bukan asasi. Asasinya dalam negara kita adalah beras lah. Sebab tu ada satu tagline yang orang kata beras kita beli. Beras kita beli. Dia kata gitu kan. Sebab betul. Yang asas mesti bagi pada isteri. Katalah kalau tak ada ayam sekalipun, beli beras, dah tertunai dah nafkah. Okey? Kalau kita tengok lagi satu, mengikut pada uruf, itu asas. Kalau mengikut pada uruf masyarakat Malaysia makan berapa kali? Uruf masyarakat Malaysia makan 6 kali sehari. Kan? Dengan makan petang, dengan supper, dengan tea time semua sekali kan. Pukul 10 tea time. Tapi asasnya dua lah. Makan pagi dengan makan malam. Makan pagi ataupun 3 lah, sarapan, makanan tengah hari dengan makan malam. Tapi makan malam pun tak berapa sangat sebab ramai orang tak pun makan malam sangat kan. Yang penting 2 lah. Jadi kalau pagi tu orang biasa makan berapa ringgit? RM2 boleh? RM2 lah nafkah pada isteri. Petang berapa makan? RM5, RM7. Jangan kira nasi apa tu? Nasi lain clear ataupun lain clear, nasi apa? Nasi kandak. Kalau nasi kandak RM30 dengan sotong lengkap macam tu kan. Itu tak bukan nafkah tu. Yang nafkah yang asas. Yang uruf. Uruf kepada masyarakat RM6 boleh dapat dah makan tengah hari kan. Lagi-lagi kalau masak. Masak kadang-kadang RM4 pun boleh dapat. Beras berapa cupak tu tak sampailah. Takkanlah isteri makan 2 cupak kan. Lepas tu dengan sayur telur. Itu asas. Urufnya begitu boleh dah. Okay, so tak pernah pun nafkah ni membebankan suami, tetapi suami kadang-kadang terleka untuk memberikan nafkah kepada isteri. Pakaian setahun 2 kali sahaja. Ni dalam fiqh Syafi'i 2 kali setahun. So tahun ni dah 2 baju ke ataupun dah 2 trailer baju. Suami bagi pada kita. Kan kita beli sendiri kan. So baju 2 kali. Okay, kediaman. So katalah dengan kemampuan suami lah. Kalau dia mampu rumah sewa. Kalau tak mampu rumah sewa, rumah apa? Kalau tak mampu rumah sewa, rumah mak ayah. Rumah mak ayah. Tapi make sure supaya suami itu, isteri berasa selesa. Boleh hidup lah. Dari sudut auratnya. Kadang-kadang duduk rumah mak ayah, masalah dengan IPA 2, aurat isi tak selesa. Jadi kena bagi isi selesa walaupun rumah kecil-kecil 1 bilik ke, biar dia selesa. Ini nafkah. Yang seterusnya iaitu yang kedua ialah tidak menghalang isteri belajar. Ya. Ini termasuk ahwal syakhsiyah. Isteri ni manusia ke hamba? Isteri ni manusia, dia punya jiwa. Waktu dia jadi anak orang, anak perempuan kepada Pak Saleh, katalah kan, Pak Petua kita nama Saleh. Masa dia jadi anak kepada isteri Pak Saleh, apa yang ayah Pak Saleh selalu cakap? Belajar baik-baik, belajar bagus-bagus, kan? Ambil sambung master, sambung PhD, nak belajar. Tiba-tiba kahwin dengan si Pak Malang ni suami dia lah kan. Kahwin dengan Pak Malang, semua tak boleh. Habis semua memang kena apa? Kena menghadamkan isteri, menghadamkan diri dia, isteri tadi dekat dalam rumah. Oh, ini bukan hak isteri. Isteri nak belajar macam sahabat-sahabat dia, tengah nak belajar, kita nak belajar Muslimah Celik Fiqah, anjuran daripada Masjid Posyikin. Suami bagi. Apa yang belajarlah, biar abang jaga anak. Kan? Fokuslah belajar. Sebab kalau kita tak belajar, itu hak sebagai seorang manusia dia kena belajar. Kan? Talibul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimah. Menuntut ilmu itu wajib ke atas orang lelaki muslim ataupun orang perempuan muslim.
maka dia nak belajar, dipersilakan. Jangan halang isteri untuk belajar. Yang ketiga, tidak menghalang isteri untuk berbuat baik kepada ibu bapanya dan bersilaturahim dengan saudara-saudaranya. Ini juga hak kepada isteri. Walaupun dia isteri kita, dalam Islam tidak pernah menghalang seorang isteri itu bila dia jadi kita kata engkau di bawah tanggungan aku, ikut saja apa aku kata. Kau tak boleh pergi ziarah mak ayah kau. Ini bukan suami yang baik yang seperti diajar oleh Islam. Sebab setiap orang anak itu wajib membuat kebaikan yang dinamakan sebagai birru walidain. Buat baik kepada ibu dan ayah, pada anak mesti buat baik pada ibu dan ayah. Waktu kita belum kahwin, waktu kita kahwin mesti. Ini salah faham. Dan salah faham ini sangat besar di dalam masyarakat kita. Dia kata, suami saya tak bagi. Kau kena bincang dengan suami. Kadang-kadang suami tak bagi sebab salah faham, salah cara kita berbincang. So isteri bincanglah. Isteri ni dia ada apa orang kata, dia ada kunci yang paling besar. Apa kunci isteri ni? Kunci isteri ialah dia tahu, dia kenal suami dia tahu macam mana dia nak consult suami dia. Kalau yang tak tahu nak consult suami dia, maksudnya dia tak bahagialah dalam rumah tangga tu. Dan dia mungkin ada kuasa veto daripada suami dia. Maka buatlah keputusan yang langkah-langkah seterusnya. Dia tak mendapat layanan yang baik daripada suami dia. Sebab tu suami yang baik ialah suami yang punya takwa. Kalau kita nak pilih pasangan, cari apa yang pertama? Tengok agama, betul tak? So, siapa yang tengok agama, siapa yang tengok harta, tak pasti lagi dia selamat. Taribat tiada. Tengok kehansaman, tak pasti lagi selamat. Dan kalau tengok pada agama, insya-Allah dia akan selamat. Dan begitu juga kita ada hak kepada adik-beradik kita, pada pakcik-pakcik kita, untuk kita bersilaturahim. Kerana silaturahim ni Allah suruh. Sil arhamikum, Nabi sebut kata, sambungkanlah silaturahim dengan orang kaum kerabat kita. Adik-beradik ni kaum kerabat kita. Pakcik-pakcik kita ni kaum kerabat kita. Silangkan, silah, sambungkan. Ini hak kita. Untuk kita telefon, untuk kita ziarah. Dan suami yang baik ialah suami yang memberi hak ini kepada isteri. Kalau kita tak diberi, konsult suami. Konsult suami. Kalau tak boleh juga nak konsult, mungkin dah perlu pergi kepada kaunseling. Kan konsult dengan cara yang paling hikmah lah, sebab dia suami. Jangan arah abang wajib bagi dia. Jangan macam tu. Kan? Dia kena konsult dengan konsult yang baik lah. Baik, nombor 4, tidak mengambil duit isteri. Ini saya buat besar duit isteri ni. Sebab seronok kan. Duit kita. Duit isteri suami tak boleh ambil. Ini hak isteri. Duit suami sebahagiannya hak isteri. Kerana ada di sananya nafkah. Tapi duit isteri adalah hak isteri, suami tak boleh ambil. Kan? Tapi kalau dengan redha isteri, itu boleh. Contoh, isteri kerja. Kalau isteri kerja gaji 10,000, semua 10,000 tu semua duit dia. Dia tak wajib pun untuk bayar elektrik. Dia tak wajib pun untuk bayar rumah. Tapi kalau isteri kata, saya kerja pun sebab nak bantu ekonomi suami, maka isteri bagilah, isteri bayarlah. Boleh. Kalau dengan redha isteri, boleh. Baik, nombor 5, tidak memudaratkan isteri zahir dan batin. Tak boleh pukul isteri, tak boleh hina isteri. Cakap isteri, perempuan bodoh, macam tu, tak boleh. Itu dia tak pukul, tapi dia cakap. Apa yang sakit? Sakitnya tu di sini. Sakitnya dekat sini. Oh, sakit sangat, perit. Tak boleh. So suami, apa tanggungjawab suami? Jangan pukul isteri. Tanggungjawab suami kena bercakap dengan bahasa yang baik. Ini isteri kamu ni. Ini kamu dah bergaul dengan isteri kamu luar dan dalam. Takkan kamu cakap perkataan-perkataan yang tak baik, tak layak lah. Jadi hak untuk isteri, dia adalah permaisuri kamu, cakap yang baik, layan yang baik, jangan pukul, jangan mencerca, cakap yang indah-indah. Ini tanggungjawab suami. Dan yang terakhir, iaitu adillah dengan isteri. Ya, suami kena adil dengan isteri.
Suami, apa bentuk adil ialah suami kena bagi isteri suatu ruang untuk isteri buat apa yang dia suka. Ini sesuatu yang suami kena minta pendapat isteri. Dekat sinilah adanya mawaddah warahmah. Dia bukannya birokrasi, autokrasi dalam perkahwinan. Okey, awak mesti buat macam ni. Padahal isteri tak suka pun buat benda tu. Jadi isteri kena buat apa yang dia suka. Suami kena bagi hak kepada isteri. Kalau isteri tak suka buat sesuatu, jangan bebankan dia. Yang kedua, kalau berpoligami. Kalau berpoligami, kena juga adil dengan isteri. Berikan hak kepada isteri dari sudut hak bermalam. Contohnya, kalau dalam seminggu tu katalah 2 orang isteri, 3 dengan 4. Ataupun lagi satu hari tu 3 dengan 3, hari yang ke-7 tu boleh tidur kat masjid. Tapi sekarang tak boleh tidur kat masjid, kena halau lah kan, masjid tutup kan. Jadi sahabat-sahabat, dia kena bagi hak bermalam. Dia kena bagi hak rumah kepada isteri. Kalau haknya, kalau poligami, duduk rumah yang berasingan lah. Kalau isteri pertama duduk rumah ada rumah dia, isteri kedua kena ada rumah walaupun sewa. Itu adil lah kepada isteri. Okey, so jadi sahabat-sahabat, sampai di sini ada 6 secara terperinci apa dia hak yang perlu diberikan kepada isteri. So what we should get from our husband, apa yang perlu kita dapat, yang layak untuk kita dapat dalam kehidupan kita sebagai isteri. Baik, ini sebagai nasihat kepada diri saya sendiri. Sebagai seorang isteri, ada 3 perkara yang perlu kita jauhi untuk memastikan rumah tangga kita dapat jadi rumah tangga yang aman, yang tenteram, yang harmoni. Isteri hari ni jom kita muhasabah. Sahabat-sahabat, kalau ada soalan boleh letak je kat ruangan komen, insya-Allah. Kat ruangan chat tu kita akan nak jawab mungkin dalam masa 10 minit yang terakhir ni. Kita pun dah tinggal 7 minit lagi. 5 minit yang terakhir insya-Allah kita akan jawab. Tapi sebelum tu, sahabat-sahabat, sementara tulis tu saya sharekan. Ini nasihat yang diberikan oleh seorang speaker yang nama dia Mustafa Husni, yang sangat-sangat besar dia punya pengaruh ni di dunia Arab. Dia punya YouTube channel sahaja dah berapa? 4.43 million orang subscribe. Memang sangat-sangat ramai. Dan dia kongsikan ni, dan saya kongsi dengan sahabat-sahabat untuk muhasabah kita sebagai seorang isteri. Kalau ada 3 perkara ni pada diri kita, cepat-cepat kita cuba untuk elakkan, bersihkan, berbincang dengan suami supaya sikap-sikap ni tak ada dalam diri kita. Sifat ni bahaya. Yang pertama, apa sifat ni? Kalau kita banyak marah. Okey? Banyak marah. Sifat banyak marah ni tak sesuai untuk isteri. Dia tidak akan menjalankan, memberi manfaat kepada keluarga. Suami, anak dan malahan diri dia sendiri. Kan Nabi sebut kata, Nabi kata apa? La taghdab, la taghdab, la taghdab falakal jannah. Jangan marah. 3 kali Nabi ulang, jangan marah. Jangan marah. Siapa yang tak marah, masuk syurga. Nampak tak? Sangat besar. Marah ni sangat-sangat besar. Dalam diri kita pun kalau kita banyak marah, dia tak bagus untuk emosi. Apatah lagi untuk anak-anak. Apatah lagi untuk pasangan kita. So once Syekh Muhammad, speaker tadi, Muhammad Mustafa Husni, dia kata, kalau kita banyak marah, ini tanda yang tak baik. Sebab kita tak tahu apa yang ada kat dalam. Tapi dia punya luar dia, iaitu nampak dia apabila kita dah tak boleh nak, kita dah exploded dah. Marah, sikit marah. Jadi tolong duduk, suami, tolong duduk dengan isteri, bincang. Apa pasal yang ayang marah sangat ni? Abang tengok asyik marah-marah je, kenapa? Bincang. Dan isteri muhasabah. Kenapa ya aku banyak marah? Ada tanda yang sangat tak baik. Marah sekali-sekala tu tak apa. Kadang-kadang kita tak boleh nak kontrol, penat sangat sebagainya. Tapi mungkin bila marah dah banyak sangat, dia boleh menjadi suatu barah di dalam rumah tangga kita. Suami tak akan tenang duduk di dalam rumah yang banyak marah.
Okey, sebelum jadi apa-apa, perbaiki dahulu diri kita. Sekiranya sifat ini ada pada diri kita, jom kita bersihkan. Yang kedua, kalau isteri dah mula mencarut, menghina dan mencela suami, ini tak boleh biar. Bila isteri dah mula mengeluarkan perkataan, lah habau kau, kan, suami tak guna, lebih baiklah aku tak kahwin dengan kau, kan, kau ni, abang, kau ni tak ada guna sesin pun. Ini perkataan-perkataan yang sangat-sangat bahaya. When seorang wife dah cakap macam ni, suami kena take action. Jangan biar. Jangan biar. Panggil dia, panggil dengan kasih sayang, lurut bahu dia. Ayang perasan tak? Ayang ni macam cakap asyik cakapnya tak elok je pasal abang. Kan? Asyik hina-hina abang je. Ayang sebenarnya kena, apa masalah? Cuba cakap ke abang. Macam tu. Suami kena turunkan ego. Kenapa? Ini virus dalam rumah tangga. Apabila isteri mula mengatakan perkataan yang tidak baik. Okey? Kepada suami. Yang ketiga, apabila isteri tidak beri perhatian pada diri sendiri. Seperti saya pakai warna merah, tidak beri perhatian pada diri sendiri. Sebab ini adalah fitrah perempuan. Orang perempuan ni, kalau dalam masyarakat Arab, dia panggil situ sitat. Sampai dia buat satu komedi, situ sitat. Apa situ sitat ni? Sit ni adalah perempuan lah. Perempuan. Sitat ialah 6 penjuru. Iaitu berapa? Kita ada banyak penjuru kan? Kita penjuru depan, kanan, kiri, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Jadi 6, betul tak? Buat macam ni pula. 6 penjuru. Orang perempuan ni dia situ sitat. Orang perempuan ni dia kalau boleh, dia nak tengok semua sekali. Ini sifat orang perempuan. Tak payah tipu. Ini memang orang perempuan. Saya dan ramai perempuan kat luar sana macam tu. Dia ada sifat begini. Oh, silap-silap. Ni nombor 3 ya. Saya tulis nombor 2 pula. Nombor 3. Okey. Dia apabila dia duduk dekat satu tempat tu, kalau boleh dia nak cara semua benda. Bab dapur dia nak cara, bab baju dia nak cara, bab suami, bab sekolah anak. Dia akan jadi orang yang sangat memberi. Dia lah orang yang pertama yang akan bangun sekiranya ada apa-apa yang air tumpah. Air tumpah, dia juga yang bangun. Padahal dia boleh suruh anak dia, bang, pergi ambil kain tu. Dia ini perangai. Orang kata tabiat yang tak baik yang ada pada diri perempuan. Dia perlu diseimbangkan. Supaya orang perempuan tadi apabila dia terlalu sangat memberi untuk orang lain, sehingga diri dia jadi lusuh. Sehingga diri dia tak rehat. Sehingga diri dia jadi tak keruan dah, emosi tak stabil. Ini suami please kena bagi nasihat pada isteri. Sayang, kehidupan ni bukan sayang punya seorang. Kita ada suami, ada abang, ada anak, kita ada mak ayah, kita ada macam-macam dalam kehidupan kita. Jadi tolong jangan nak buat kerja seorang-seorang. Dan dalam istilah biasanya dia kata sebagai isteri yang terlalu berdikari. Istilah biasa perempuan yang terlalu berdikari sangat bahaya. Isteri yang terlalu berdikari sangat bahaya. Nanti dia akan apa? Dia rasa macam apa perlu aku ada suami sebab aku boleh buat semua sekali. Jadi 3 sifat ini kena hilangkan daripada diri kita, rawat dia kalau sudah ada dan cuba untuk jauhi kalau tidak ada. Wallahu ta'ala a'lamus shawab. Kalau ada soalan daripada sahabat-sahabat, saya persilakan, saya buka ruang tersebut, sama ada nak tulis kat chat ataupun nak cakap terus, nak buka nak unmute mic, dipersilakan. Ada? Nampak gaya macam tak ada dekat ruangan chat. Kalau ada, saya tunggu. Kalau ada ruangan chat, insya-Allah nanti kita akan masukkan video ini ke YouTube. Nanti kita akan kongsikan linknya kepada Puan Syikil dan sahabat-sahabat lah.
Kalau ada soalan, Nak tanya satu, silakan Puan. Azira. Kalau suami tak menunaikan hak dia pada isteri, jatuh hukum berdosa ke macam mana Ustazah? Ya. Hak kan banyak kan? Betul, betul. So hukum dia macam mana Ustazah? Baik. Kalau hak tersebut tidak diberikan kerana kesengajaan, maka dia kena dia berdosa lah kalau sengaja. Contoh dia sengaja, contoh kita sebut tadi dia memudaratkan isteri kan. Dia sengaja pukul isteri tanpa sebab. So berdosa. Dia sengaja tak nak bagi nafkah pada isteri, berdosa. Tapi kalau dia buat tadi dia tak tunaikan atas dasar ketidakmampuan dia. Contoh dia tak bagi hak kepada isteri iaitu dalam keadaan isteri tadi nak belajar kan. Isteri nak belajar tapi dia pun tak mampu nak tanggung, tak ada orang nak tolong dalam rumah tangga. Dia bukan atas dasar ketidakmampuan tetapi bukan atas dasar kesengajaan tapi ketidakmampuan. Tapi siapa pula nak urus anak? Saya pun ada kerja kan. Maksud keadaan macam tu dia tidak berdosa kalau tidak sengaja. Yang baiknya ialah apabila kita bercerita tentang tanggungjawab dan hak, kita memang tidak akan mampu. Kalau kita sebut suami tadi kan, suami kalau dia nak jalankan semua tanggungjawab dia pada isteri, nak bagi semua sekali tadi, nak bagi isteri bersilaturahim dengan mak, dengan ayah, dengan adik-beradik, nak bagi isteri belajar, nak bagi isteri itu dan ini. Untuk semua sekali kadang-kadang memang suami akan jadi aku tak mampu nak buat semua sekali. Tapi di situlah peranannya rahmah tadi. Ada toleransi pada isteri. So isteri kan dipatutnya dia dapat hak tersebut tapi dia tak dapat hak tersebut maka isteri kata tak apalah. Yang ni aku boleh maaf lebih kurang. Dia redha maka di situ akan terangkat hak kepada suami. Sebab tu paling besar dalam rumah tangga dua tadi ayat tadi. Mawaddah warahmah. Sebab kalau nak senaraikan hak memang jadi hak Hogan lah kita. So maknanya isteri kena timbang rasa lah, kena tengok keadaan. Yes. Dan redha lah paling penting kan, supaya kedua-dua pihak tak ada yang penanggung apa-apa dosa ke apa kan Ustazah? Betul. Tepat sekali Puan Azira. Subhanallah. Betul. Itulah, terima kasih Ustazah. Terima kasih Puan Azira. Puan Suraya Syarizal, dia type di sini jelas kuliah Ustazah hari ini. Terima kasih Ustazah, terima kasih kembali. Okey, kalau tak ada lagi, kalau ada selepas Puan Azira ada yang lain? Nak buka terus Pak pun okey, tak ada masalah. Okey, kalau tak ada lagi, saya mohon maaf atas segala kekurangan dan saya mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir dan batin kepada semua sahabat-sahabat Muslimah Celik Feka. InsyaAllah kita akan jumpa lagi 2 minggu dan terima kasih banyak kepada Puan Syikin, Puan Bashira yang menguruskan. Sama-sama. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi. Semua safe. Semua insya-Allah. Mudah-mudahan bahagia walaupun duduk kat rumah kan. Kita bahagia dengan keluarga kita. Insya-Allah. Jumpa lagi. Terima kasih Ustazah. Terima kasih kembali. Maaf juga kalau ada silap salah semua. Sama. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Oh, Insyirah kata Ustazah cantik hari ini. Bukan, Puan Zura kata. Terang video Ustazah kan macam very bright. Berseri, nampak berseri, bright. Berseri ya? Jadi sebab belakang kot. Sebab apa, background. Puan Syikin, jomlah kita selfie. Selfie. Betul. Jom kita ambil gambar ya? On camera ni. Kita on camera jom. Sebentar ya. Hani. Ada 2 Hani kita. Ada 2 Hani hari ni. Mana Hani lagi seorang? Ya Ustazah.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah, Puan Zura lagi dekat mana? Outer space. Macam-macam background cantik. Sekejap ya, kamera I belum ni. Okey. Puan Rosita pun ada Screen, dua orang ya. Puan Rosita. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey. Sudah. Alhamdulillah. Terima kasih Share semua. kat saya gambar. Terima kasih semua. Okey, terima kasih semua. Selamat berhujung minggu. Terima kasih Ustazah.